Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel, guys. So in this video kita nak ulas benda yang penting, right? Sangat-sangatlah penting. Okay guys, please don't skip guys. Right? Saya nak apa yang saya cakap ni, kalau boleh please guys, hayati Right? Kita nak bincangkan dua sebab, right? Dua sebab kenapa trader selalu cut loss. Right, dan benda ni memang macam saya selalu cakap lah, yang kita nak share dalam channel ni is our own trading journey, okay? Dan benda ni memang selalu berlaku kat saya, dan saya rasa memang applicable to ramai orang juga, terutamanya trader-trader yang buat benda ni lah, yang lalui fasa-fasa selalu cut loss ni, right? Kita nak cerita terus, kita dah listkan dua sebab, okay? Right, before that, just sikit saya nak beritahu just apa yang berlaku lah this week, right? You guys can see that 877 counter semalam pun banyak jatuh, kemarin banyak jatuh this week. Last week actually agak suram juga, okay? Dan apa yang ada yang tanyalah, so apa bro, apa pendapat ke apa kan? Okay, saya nak beritahu awal dan saya bukanlah pakar analisa kat apa, right? Cuma right, sebagai seorang trader, right, kalau you dah beli, right, ni saya cerita kepada yang dah belilah, saya tahu ramai yang dah beli kan. If you dah beli, right, saham tu, yes, ada yang cakap inilah peluang nak beli, nak beli discount and so on, tapi saya cerita ni kepada yang dah beli, okay? Right, jangan salah faham. Bila you dah beli, you dah buat kajian, right, you dah buat kajian, dan adakah bila you nampak keadaan market macam ni, yes, mata jatuh 32 mata and so on, 2% bursa jatuh, okay, tapi you dah buat kajian, right? Ingat, you dah buat kajian, okay? You dah buat kajian betul-betul kan? Dan ni kecak, entry you dah cantik. Dan ada juga yang PM saya cakap, even though market yang merah, bukan PM lah, dia cakap kat group that even though market merah macam ni pun, dia still hijau, even though saham tu jatuh. Kenapa? That is one of the reason being that dia punya entry cantik. So even though market tengah pullback sikit pun, dia masih dalam keadaan portfolio hijau lah, okay? Cuma saya nak cakap that kepada yang tengah hold, let's say lah dah merah pun, macam saya ada, my portfolio pun memang ada merah, okay? Memang banyak lah ada yang loss and so on. Apa yang saya boleh comment that saya lah sebagai seorang trader is that you dah buat kajian, dan apa yang you boleh buat dalam keadaan sekarang, sabarlah, okay? Tu je. Apa lagi yang you boleh buat, right? Kalau you nak cakap cut loss dulu, duduk tepi, tunggu market hijau, masalahnya bila you nak tahu market hijau, that is the problem, okay? Jangan nanti bila you keluar je, nanti esok pula market hijau dan you dah frust, right? So apa yang you boleh buat as a trader, you dah ada trading plan you, okay? Kalau orang lain nak cakap, senang lah cakap and so on, saya tak nak cakap apa lah, sebab tu yang saya buat, okay? Benda tu yang saya buat, right? So dah kaji, okay? Dan you dah ada dah, selagi tak pecah you punya pintu keluar ataupun harga cut loss you, alright? You kena fokus, you kena sabar, jangan pindah-pindah. Bila you pindah-pindah ni, dia akan bawa masalah kat you nanti, right? Lagi-lagi kalau you tak pakar lagi, right? Just fokus dulu dekat saham yang you dah pegang tu, even tengah loss pun tengok dulu, make sense tak untuk you nak, kalau you dah ada trading plan kan? Okay, kalau you tak ada trading plan, let's say you tak ada trading plan, okay, ataupun you dah langgar trading plan lah, okay, apa nak buat, you dah terlepas kat loss you yang dulu, you boleh cari support yang tadi dekat sekarang, dan adakah benda tu dapat patah trend, then only you boleh consider untuk cut loss. Okay, sebab saya tahu ramai yang dah terlanggar trading plan sendiri, okay? Tu is one of the thing yang saya sendiri buat lah, okay? Sebab you kena ingat lah, saham yang jatuh tak semestinya tak jatuh lagi, right? Tapi kalau dia masih okay, saham tu sendiri masih okay, even though dia jatuh, dan dia masih belum membuat low yang baru, okay? Itu maksudnya menandakan bahawa saham tu masih ada energy nak naik. Kita boleh tengok contoh-contoh saham minyak, right? Saya tak nak bagi counter, okay? So I think that's it for the introduction lah, right? Just nak bagi tahu that saya ada cakap kan dari video lepas yang kita nak buat sharing session, okay? Ni adalah slide kita, right? Slide kita kat sini, right? Dan untuk 30 orang sahaja yang dah PM untuk register, dah about 17 orang, okay? Jadi kepada sesiapa yang minat, boleh PM nombor di bawah, right? Okay, kita nak terus masuk point. Okay, kita nak terus masuk point. Kita ada listkan 2 point kat situ, right? Okay, point pertama terus. Tak sanggup rugi duit, tak selesa atau terlampau banyak menyebabkan kita senang takut dan jual bila jatuh sikit pun. Okay, right. Apa maksud saya kat sini? Okay, saya nak beritahu sikit, alright? Being a trader, my perspective is trading ni adalah business, okay? Apa maksud business, right? Apa yang ada dalam business? Apa yang ada dalam business, right? Dan kenapa bila you tengok, you guys tengok orang-orang yang dah berjaya dalam saham ni, okay, dalam trading ni, konsisten, and so on,
macam mana diorang ni boleh, bila masuk je relax, dalam keadaan market merah pun diorang tak kisah sangat and so on, dan sebagainya lah. Dan even, dia dah untung banyak dan tiba-tiba jadi loss pula dan sebagainya lah. Kenapa diorang boleh tenang? Okay, ni, adakah disebabkan diorang ni memang berani saja, emosi semata-mata? Okay, right? Jadi apa yang saya nak bagi tahu is because of this, right? Kenapa diorang boleh jadi tenang macam tu, right? Bila setiap kali diorang masuk counter, okay, ataupun membuat entry, diorang dah tahu max ataupun worst case yang akan berlaku is diorang akan rugi banyak tu. Okay, diorang dah faham. Maksudnya bila you dah tahu, you buat apa-apa pun, you dah tahu, macam you dah ada plan. Bila you dah ada plan, you takkan terkejut bila benda tu berlaku. Okay, you takkan terduduk sebab kata orang lah. Okay, so bila you, let's say orang dia ada RM20,000 contoh, dia masuk satu saham, okay, dan dia punya max risk adalah let's say 5%, which is RM1,000 lah. Okay, dan dia punya TP area berapa persen tu, RM3,000 contoh lah, about 15% contoh. Okay, RM3,000. Jadi dia dah faham bahawa kalau tak jadi pun, market merah macam mana pun, politik punya masalah macam mana pun, aku akan rugi banyak ni lah, aku rugi RM1,000. Dan selagi tak kena rugi RM1,000 tu, dia tak kisah. Maksudnya dia tengah rugi 300, 400. Macam mana dia boleh relax dalam keadaan dia tengah rugi 400, 500, 600? Okay? Sebab dia dah ada. Dan obviously, you kena faham. You kena tahu, you kena faham stop loss ni. Okay, this is one of the problem juga. Orang tahu stop loss dalam keadaan salah. Stop loss tu, stop loss tu terlampau jauh. Maksudnya memang dah patah trend clear sangat-sangat yang memang jauh sangat dah stop loss. Itu satu. Dalam keadaan oversold contoh. Right? Sebab tu ada yang tanya kenapa, bila jual je naik kan. Saya dah explain pun benda ni. Right? Tu masalah yang pertama. Kedua is stop loss you tu tak make sense. Maksudnya di atas support. Okay, contohlah support 50 sen. Tapi you tahu stop loss you kat 51 sen. Obviously bila dia kena, bukan obviously lah. Normally kebanyakan most of the time bila dia kena area tu, dia akan ada tenaga nak bounce balik lah selagi dia maintain atas 50%. Ni dua masalah you stop loss. Okay, dekat situ adalah problem. Okay, dan to get back to our point is that kenapa trader-trader selalu cut loss is dia tak faham risiko yang dia ambil. Itulah point yang saya nak tekankan, right? Maksudnya sebab tu bila dia masuk tu dia tak ada idea tau dia boleh rugi banyak mana. Sebab tu bila dia rugi, dia tengok portfolio je baru rugi sikit je sepatutnya. Maybe rugi tu banyak lah untuk dia. Itulah saya nak cakap terlampau banyak. Okay, ni related to each other lah. Okay, dia dah faham bahawa risiko yang paling yang disanggup nak ambil lah 500 contoh. Tapi bila dia tengok portfolio dah negatif 600, which tak sepatutnya dia rugi banyak tu. Dia tak, dia dah plan paling banyak dia nak rugi 500 contoh. Okay, benda tu lah menyebabkan dia terus cut loss dalam keadaan time tu kat atas support pun. Faham tak? Maksudnya contohlah dia masuk 44 sen. Okay, RM10,000 contoh saya tak ada buat calculation yang clear. Dan jatuh sampai let's say 41 sen. Critical support 400 contoh. Time 41 sen tu dia dah rugi let's say 600, 700, 800 contoh. Okay? Tapi sebabkan dia target paling banyak dia boleh rugi 500 je. Dan dia cut loss lah. Sebab dia dah tak sanggup dah. Dia tengok dia memang tak boleh lah. Dia tak boleh duduk lah. Okay? Dan bila dia cut loss je kena 405, kena 400 dan pantul balik sampai 45, which is selalu berlaku benda ni, right? You tahu stop loss dekat harga yang tak perlu. So apa yang you boleh buat is masuk kurang tapi you punya stop loss clear. Faham tak? Yang tu yang sepatutnya buat. Tapi you masuk banyak rather than doing that. Saya sendirilah yang mistake saya dulu ni lah. Okay, masuk banyak, lepas tu stop loss tu tak make sense. Tak kisahlah jauh ke dekat, tapi dalam keadaan tak make sense, right? Ni sebenarnya tak ada masalah jauh ataupun dekat ni, dengan syarat benda tu make sense. Maksudnya memang contoh, okay, support 400, you tahu stop loss kat 390 ataupun bila close bawah 400 contoh, antara dua tu lah. Ataupun you nak cut loss tengah dulu bila pecah terus, tu up to you lah. Okay, make sense lah. Tapi bila you buat stop loss kat 410, which is ramai juga yang buat, okay, so tak orang panggil tak terkejut lah you jual jadi naik balik nanti. Yang tu kena faham. So bila you buat mistake yang saya cakap ni, yang point pertama ni, which is terlampau banyak ataupun you tak selesa nak ambil risk tu, you akan buat mistake-mistake macam tu lah. You dah buat dah cut loss, contoh lah you dah buat pun cut loss yang dekat 39 contoh. Tapi bila kena 400 kan, you dah rugi 1000 contoh. You panic tengok 1000 tu, you jual terus ke 400. Dan which is tak mustahil lah dia, memang selalu pun dia pantul balik bila kena critical support yang clear contoh, dan di kuat atas tu, right? So apa yang you boleh buat macam saya cakap tadi is you masuk kurang dan you punya stop loss tu you dah tengok. Faham tak? Harga stop loss itu contohlah 390, maksudnya you dah kira kalau kena 390 aku akan rugi 500. Faham tak?
So dan you faham lah bahawa okay, kalau kena 390 ni pun aku rugi 500 je. Tapi you tak buat tu, you masuk je terus amount yang random, you tak tahu risiko you berapa paling tinggi apa semua. Right? Bila you masuk, you tengok dah negatif 1000, you akan terus jual. Faham tak? Maksudnya let's say lah you sanggup rugi 1000 pun contoh. Tapi you tak buat, you tak tahu betul-betul max risk you berapa. Okay? Bila kena support you terus jual. Tu boleh jadi juga keadaan tu. Faham tak? So I think that is very clear untuk poin pertama ni. So itulah yang saya nak ulas balik. That is kenapa diorang ni boleh tenang, is diorang dah faham risiko diorang dan diorang dah faham reward diorang. Okay, kalau jadi 3,000, kalau di HTP dapat 3,000, so tak ada masalah lah. Okay, aku rugi 1,000 untuk 3,000. Itulah is one of the big reason kenapa trader-trader ni berani dan relax, you know, ketika market jatuh pun. Okay, nak masuk poin kedua, nak return cepat bila tak naik terus jual. Okay, you boleh baca poin-poin tu kat bawah tu, right? Kita nak terus bagi contoh. Okay, jangan risau guys, kita tak sebut nama counter, kita bagi contoh. Nak bagi senang faham, tak perlu pun tunjuk counter. Okay, kita bagi terus contoh, right? Obviously dengan adanya counter contoh case lagi bagus, tapi saya dah kali cakap kan, nak selamat, right? Okay, contoh kita ambil area resistance. Contoh kita bagi kat sini contoh lah. Okay, contoh saja, tak adalah tepat. Okay, let's say resistance 30 sen, resistance kat sini 24 sen. You nampak support ada 20 sen, yang support yang very very clear. Lepas tu macam biasalah. Okay, you nampak consolidation, right? Tak berjaya break, and so on, dan break kat sini. Contoh, okay, you pun dah kaji saham ni, dah bagus lah you kaji, you know, you memang dah perhati, you dah tengok semua RSI kat sini, contoh lah oversold ke kan. Lepas tu you nampak kat sini dia break, contoh. Okay, alright, you dah consider nak entry, right? You nampak kat sini pula potential, you know, profit besar. Okay, right, risiko you rendah dekat sini kalau dia tak jadi pun contoh. Okay, ataupun kalau dia, you know, pecah support ni lah, right? You pun entry kat sini 245, contoh lah you entry 245. Okay, lepas tu you dah entry 245. Okay, you dah hold lama lah, let's say dah you dah hold tak adalah, okay, contoh lah you dah hold let's say 3-4 hari. Okay, tiba-tiba you nampak bursa jatuh, right, bursa jatuh merah. Okay, 927 counter jatuh, tapi saham yang you hold masih lagi let's say 24 sen contoh. Okay, let's say lah time you beli 245 dia dah naik 26 sen, tapi ada let's say dia pergi kat 24 sen balik, contoh. Okay, ataupun 235 ke 230 lah sekarang, sebab let's say lah 917 counter kan, dah 30 counter dah jatuh contoh. Okay, you pun macam aduh mak, takut lah kan. Dekat sini lah, right, you macam you know, you tak boleh satu, dalam keadaan satu lah, tak boleh tenang. Satu, you tak tenang. Kedua adalah tak sabar lah. You tak sabar, you nak cepat. You dah macam aduh, tengok orang lain tu dah untung banyak dah, baik aku jual ni sekarang daripada nanti aku lagi rugi kalau dia jatuh. Okay, why not aku jual je sekarang 23 sen. Okay, dan aku belilah konten mana-mana yang nak naik, right? You pun jual kat 23 sen. Okay, sedangkan you dah ada trading plan. Okay, UEP contoh lah 24.5 contoh. Cut loss you dah buat dah, contoh 215, right? TP contoh 30 sen, contoh saja. Okay, you dah ada dah trading plan. Okay, let's say lah ni. Okay, tapi bila kena 23 you terus cut loss. Sebab apa? Sebab you tengok orang lain untung, you tak sabar lah nak untung. Tu yang kenalah dekat poin pertama tadi kan. Poin kedua tadi kan, bila you know, masih belum kena TP, you know, cut loss atau jual, right? Ataupun you tak boleh sabar, ayat lain dia lah, tak sabar lah kan, ataupun tak tenang, okay, mana-mana lah. Okay, you jual. The moment you jual dalam keadaan, you know, RSI oversold and so on, you know, biasalah, dan kuat dekat sini, you know, right, supporter kuat kat sini, ada support yang kuat dekat sini, dan dia naik tak terkejut, which is let's say lah dia naik macam ni, right, tak terkejut, memang tak terkejut dalam keadaan market merah pun, tak mustahil. Jadi 28 sen. Okay, you dah cut loss lah ni, right, you dah cut loss lah ni. You frasa, aduh, yang saham yang you beli yang kedua tadi, yang you pindah tadi jatuh, right? You pun jual balik saham tu, you masuk balik saham yang ni harga 20% sen ni, sebab you takut ada orang cakap lah, contoh lah, ada orang lain cakap dia boleh pergi 35 sen ni, hari ni juga ni dia boleh pergi 35 sen ni, beli hari ni juga dia boleh pergi 35 sen, ada orang yang cakap lah, contoh you dengar. Okay, you pun beli, bila dah tinggi naik balik, masuk balik. Okay, you pun belilah, you beli balik kat 28 sen ni, right? Dia naik akut sampai 22.95 contoh. Okay, dan dia jatuh, right, dia jatuh, let's say lah, contoh je lah, dia jatuh sampai 25 sen lah contoh, dia jatuh balik sampai 25 sen. You pun alamak, apa ni, company menipu ke? You know, dump ke and so on.
you salahkan market tak cantik, you know, and sebagainya lah. This is berlaku biasa, right? Benda yang berlaku biasa, cut loss, cut 25 sen. Okay, related to point yang pertama tadi, bila you dah, you know, you tak faham trading plan, you nampak kat sini, you dah negatif 800, you know, 1000 yang soal yang macam point yang pertama tadi kan, you cut loss. Support kat mana? 24 sen. Okay, you cut loss. Dia jatuh maybe sampai 245 je dia jatuh, right? You dah jual lah ni, you dah cut loss tadi 250 yang you masuk 28 sen tadi, right? The moment you jual je 250, dia maybe jatuh sampai 245 je, dia naik balik sampai 30 sen, which is make sense lah, sebab tu resistance dia balik. Okay, saham ni, benda ni tak adalah berlaku dalam masa 1 hari ke 2 hari. Ni saya cakap in terms of pergerakan lah. Okay, that is the problem. Okay, itulah benda berlaku bila you jual, dia naik balik, bila you beli balik, dia jatuh balik. Sebab dalam point tu, entry tu yang tak cantik. Obviously, market dia ada effect lah. Maksudnya, kalau 919 counter jatuh, maybe dia akan terkesan dekat counter you. Obviously, dia akan terkesan juga dekat counter you yang you beli. Tapi tak semestinya kena cut loss. You kena faham tu. Even dalam keadaan 1000 counter jatuh straight 3 hari pun, contoh, tak semestinya saham yang you beli tu dah kena cut loss. Yes, maybe dia jatuh, tapi tak semestinya kena cut loss. Contoh macam saham tadi kan, yang kita bagi ni, contoh you beli kat 245, tak semestinya 1000 counter jatuh pun dia dah pergi 215, dia dah kena cut loss you. Banyak, like, bukanlah banyak, okay, ada je, right, yang even dalam keadaan market tengah jatuh macam mana pun, right, saham tu dia masih dia jatuh, tapi dia tak buat low baru lagi. Yang macam saya cakap, apa maksud low baru tu? Okay, ada yang tanya, apa maksud low baru bro? Low baru tu maksudnya, okay, dekat sini adalah low dia 220 contoh. Okay, low baru tu maksudnya 215 lah. Okay, terendah yang baru. Okay, itulah maksud low yang baru, right, rendah yang baru, low, new low. Okay, so itulah masalah antara sebab kenapa orang senang-senang nak kalah dalam keadaan tak kena ni, dan bila dia jual naik balik and so on. So saya harap sangat bermanfaat lah apa yang saya share ni, insyaAllah. Okay guys, for me benda yang saya share tadi amat penting dan memang applicable lah saya untuk siapa-siapa pun. Even though kadang jujur lah saya cakap, saya pun terbuat mistake tu. Okay, terus terang saya cakap, right? Jadi saya pun tengah improve banyak, you know, saya pun ada loss, you know, this week. Okay, right? Actually saya ada cakap dekat dalam Telegram yang saya nak cerita pasal, you know, trading progression saya tu kan. Tapi saya rasa hari ni lagi penting untuk saya share benda ni daripada benda tu. So sebab itulah saya decide nak buat video ni. Okay, right? Jadi guys, please, right, kalau saya nak sangat apa yang saya share ni bermanfaat kepada you guys, so please tengok benda tu make sense ke tak. Okay guys, kalau make sense, share kat kawan-kawan, right, bagi ramai lagi faham. Okay, please, right. Jadi okay, macam saya cakap tadi, kepada sesiapa ada slot lagi yang untuk sharing session tu, kalau you nak join, just PM nombor di bawah, right. Okay guys, thanks for watching guys, thanks for supporting this channel. I'll see you in the next video. Bye.